Apa beza Islam yang dibawa, Islam liberal dengan Islam Nabi kita? Jawabnya tidak ada kena-mengena. Nak beza ke mana? Dia nak beza ni biar ada kaitan. Islam yang ada Nabi bawa itu Islam yang benar. Islam liberal tak wujud pun. Yang wujud hanyalah dia perkataan Islam ditampalkan dengan perkataan liberal untuk mengabui umat-umat Islam di sebelah Nusa Tenggara ini, Asia Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan maksud dan sejarah liberalisme ini terbentuk. Maksud perkataan liberal berasal dalam bahasa Latin, yakni liber, yang bermaksud bebas dalam bentuk percakapan ataupun perbuatan. Perkataan liberal banyak dikaitkan dalam perkataan Inggeris sendiri, yakni liberty, yang membawa maksud konsep demokrasi, kebebasan. Liberalism popular dengan orang yang bernama John Locke. Dia adalah bapa kepada liberalism. Dia mempelopori idea dari zaman Yunani dan Rom dan disatukan, maka terhasillah idea modern liberalism ni. Yang pada kurun 15 atau ke-16 zaman Renaissance, pergerakan ini aktif menentang pemerintahan diraja yang berkuasa mutlak di dalam agama, dan padri atau orang agamawan dianggap kolot dan kuno. Golongan ini beranggapan ideologi yang dibawa oleh mereka mampu meyakinkan dan mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat. Jadi ideologi tersebut telah digunakan oleh tokoh-tokoh yang ingin pembaharuan di dalam Islam pada abad ke-18 sehingga berkembang di Malaysia ini. Maka terjadilah nama Islam liberal. Golongan ini semakin menonjolkan diri semenjak peristiwa 11 September 2001. Ini ketika umat Islam dilanda krisis dan fitnah yang dilemparkan oleh Barat dan pendukung-pendukung mereka. Islam liberalism adalah kesinambungan sekularisme, iaitu pengasingan agama daripada pengurusan pemerintahan dan kehidupan. Kebanyakan penganut Islam liberal menggelarkan diri mereka sebagai reformis dan golongan Renaissance yang kononnya membawa perubahan pada masyarakat. Padahal mereka hanya meruntuhkan sesuatu yang sudah kukuh tanpa membina sesuatu yang baru. Antara isu-isu yang berkaitan dengan Islam liberal adalah berkaitan dengan LGBT, Adikah Badu, Hamzah Kashgari, Irsyad Manji, dan isu yang selalu kita dengar tentang gerakan Syiah di Malaysia. Kebebasan bersuara mereka melebihi syarak yang boleh disifatkan sebagai ekstrim dalam bersuara, sehingga ke tahap menyalahgunakan pentafsiran ayat Al-Quran, hadis, dalil mengikut nafsu mereka. Islam liberal tidak wajar kita biarkan digunakan sewenang-wenangnya kerana ia seperti menunggang agama sebagai umpan. Islam secara asasnya sudah lengkap, maka label Islam liberal ini boleh dianggap sebagai satu modus operandi yang biasa digunakan dalam penyelewengan akidah umat Islam. Bercakap mengenai Islam liberal, terdapat tokoh-tokoh yang membawa fahaman ini. Golongan Islam liberal terdiri daripada pelbagai kumpulan dan individu. Antara individu yang membawa fahaman Islam liberal adalah seperti Nas Abu Zaid, seorang pengkaji Al-Quran dari Mesir, penulis dan pensyarah di beberapa universiti terkemuka di dunia. Ashkar Ali Engineer, seorang penulis dan aktivis Muslim dari India. Beliau merupakan pengasas dan pengarah kepada Institute of Islamic Studies, Mumbai. Aminah Wadud, seorang profesor dan juga penulis dari Amerika Syarikat. Beliau pernah menjadi subjek hangat kepada perbincangan dalam undang-undang Islam apabila beliau menjadi imam solat Jumaat di Amerika Syarikat. Irsyad Manji, seorang penulis, wartawan dan aktivis Muslim dari Kanada. Buku-buku hasil tulisan beliau telah diharamkan di Malaysia oleh JAKIM. Beliau juga diharamkan untuk menjalankan sebarang aktiviti berkenaan dengan agama Islam di Selangor. Ulil Absyar Abdallah, seorang ahli politik dari Indonesia. Beliau memperjuangkan Islam liberal melalui jalan politik di Republik Indonesia. Kasim Ahmad, seorang penulis, pensyarah dan ahli parti politik di Malaysia. Beliau banyak menjalankan aktiviti memperjuangkan Islam liberal di Malaysia. Manakala melalui persatuan atau organisasi yang rasmi,
Antaranya adalah Jaringan Islam Liberal (JIL), sebuah pertubuhan fahaman liberal di Indonesia bertentangan dengan pengkajian ijma' para ulama. Sister in Islam (SIS) merupakan sebuah NGO di Malaysia memperjuangkan hak-hak wanita mengikut pandangan liberal. Muslim for Progressive Value, sebuah organisasi di Amerika Syarikat memperjuangkan isu-isu kemanusiaan dan kesamartaan mengikut pandangan liberal. The RAN adalah singkatan kepada Right Research and Development, ditubuhkan pada tahun 1946 sebagai satu projek penyelidikan khusus untuk Tentera Udara Amerika Syarikat. Cadangan RAN Corporation mencadangkan pemerintahan Amerika Syarikat itu supaya menjalinkan kerjasama kepada kelompok modernis dan tradisionalis termasuk kelompok-kelompok sufi untuk membendung perkembangan kelompok fundamentalis yang dianggap menghalang perkembangan demokrasi. Liberal. Perjuangan Islam liberal melibatkan isu-isu dasar sebuah negara yang berkaitan dengan isu politik, kekeluargaan dan gender. Isu-isu ini berlaku di mana negara yang mempunyai gerakan Islam liberal, khususnya di Malaysia, Indonesia dan setengah negara Islam di Timur Tengah. Okey, agenda-agenda secara umum mengenai perjuangan Islam liberal, yang pertama sekali memilih politik sekular, menganut fahaman pluralism agama, membenarkan perkawinan berlainan agama, membenarkan pewarisan berbeza agama, membenarkan pengucapan salam kepada semua orang yang bukan Islam, membenarkan orang Islam murtad secara bebas, wanita boleh menjadi pemimpin dan imam, pembahagian faraid adalah sama antara lelaki dan perempuan, menolak poligami, menolak aurat, bebas memberikan pendapat ijtihad, harus mempertikaikan syariah dan hukum konflik, menolak otoriti para ulama, mengharuskan homoseksual. LGBT adalah huruf-huruf yang mempunyai makna yang tersendiri. Di sini saya akan mengeluarkan setiap maksud huruf yang disebut. LGBT. Huruf L adalah golongan lesbian. Golongan lesbian adalah golongan di mana perempuan yang mempunyai perasaan seperti lelaki, bukan dari segi paras rupa dan bentuk fizikal, tapi mempunyai perasaan sayang atau suka dengan jantina yang sama, iaitu perempuan. Huruf J pula mau masuk golongan K. Golongan K adalah golongan yang lelaki suka kepada lelaki. Golongan ini tidak mempunyai rupa paras dan bentuk fizikal seperti perempuan, cuma mereka mempunyai perasaan dengan kepada sesama jantina. Huruf seterusnya adalah huruf B yang membawa masuk golongan biseksual. Biseksual adalah golongan yang menyukai kedua-dua jantina pada masa yang sama. Sebagai contoh, seorang lelaki menyukai perempuan dan menyukai lelaki pada waktu yang sama. Yang mempunyai perasaan suka dan sayang kepada lelaki, mempunyai dan perempuan pada masa yang sama. Huruf yang terakhir adalah huruf T yang memasuk golongan transgender. Golongan ini pula adalah huruf seorang lelaki yang menukar rupa paras dan bentuk fizikal daripada lelaki pada perempuan. Sebagai contoh, lelaki yang berpakaian seperti perempuan dan memakai alat solid untuk nampak rupa seperti perempuan. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashiru mau'ata ilahuma zaniyata wa la yubashiru rajula ilahuma zaniyata. Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedepan dengan seorang wanita lain, melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedepan dengan seorang lelaki lain, mereka juga sedang berzina. Isu-isu hak kesamarataan lelaki dan wanita dari sudut prinsip kesamarataan lebih memberikan makna atau prinsip tersebut di mana ia amat berkait dengan kecenderungan perjuangan golongan feminis, iaitu prinsip persamaan jantina. Perkara ini membawa kepada lahirnya istilah gender, keputusan kewajiban sosial terhadap seseorang dan runtuhnya institusi kekeluargaan. Dari perspektif Islam, pahaman liberal cenderung ke arah menaikkan semangat feminis sangat bahaya. Hal ini kerana konsep liberal dikait dengan kebebasan untuk memiliki agama dan mengamal apa yang dipercayainya selaras dengan prinsip rasional seseorang. Sekiranya lelaki mempunyai hak, maka wanita pun mempunyai hak yang sama. Itulah yang dinamakan sebagai prinsip keselamatan yang diagunkan oleh golongan liberal ataupun bercanggah dengan prinsip agama Islam. Ini ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 70. Sesungguhnya kami telah memuliakan satu anak-anak Adam. Dan seterusnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai umat Islam, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan telah kami menciptakan kamu dengan pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenalan beramah-ramah mesra antara satu dengan sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang lebih bertakwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahaskan kesan-kesan liberalisme di Malaysia. Apabila fahaman liberalisme disebarkan tanpa kawal di Malaysia, fahaman ini boleh membawa kesan-kesan negatif terhadap negara, masyarakat dan juga individu. Kesan-kesan pertama ialah individu. Apabila seseorang itu mengamalkan liberalisme dalam kehidupan seharian mereka, fahaman ini mampu mensongsangkan dan menghapuskan agama daripada jiwa mereka. Yang kedua, mereka juga akan sentiasa gemar merendahkan agama dan mensamakan fahaman ajaran Islam kepada agama lain. Yang ketiga, fahaman ini mampu menyesatkan seseorang dan membuat seseorang itu murtad daripada ajaran Islam yang benar. Kesan kedua liberalisme di dalam masyarakat ialah melahirkan masyarakat yang tidak bermoral disebabkan oleh pergaulan bebas di antara lelaki dan juga wanita. Kesan ketiga ialah liberalisme juga menggalak penerimaan budaya luar dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, mengiktiraf hak LGBT dalam kalangan masyarakat. Kita ambil contoh seperti perarakan LGBT yang baru-baru ini diadakan. So ini adalah salah satu contoh yang kita boleh ambil terima penerimaan ataupun kesan-kesan liberalisme dalam kalangan masyarakat. Kesan liberalisme terhadap sesebuah negara. Fahaman ini memberi kesan negatif kepada negara kita, Malaysia. Antara kesan yang ditinggalkan oleh liberalisme ialah mereka ingin mencabar kedudukan dan kemuliaan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Liberalisme juga mendolak serta menentang penguatkuasaan undang-undang yang berteraskan sesebuah agama, sebagai contoh undang-undang syariah yang diamalkan di Malaysia. Kesan terakhir terhadap sesebuah negara ialah mereka akan mengamal politik kotor yang tidak berintegriti yang wujud disebabkan oleh fahaman liberalisme. Hal ini kerana mereka hanya memikirkan harta, benda dan juga kekayaan untuk diri sendiri sahaja. Amalan politik kotor juga mampu mengacau kestabilan sesebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada dasarnya, Malaysia telah memfatwakan aliran pemikiran liberal sebagai ajaran sesat dan menyeleweng daripada syariat agama Islam. Ia diputuskan dalam muzakarah jatuhan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-74 yang bersidang pada 25 hingga 27 Julai 2006 yang lalu. Keputusan ini adalah bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran pada ayat 19. Inna dina innallahi Islam, yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Justru itu perkara pertama yang wajib seharusnya diambil untuk memenuhi permasalahan ini adalah dengan memberi kesedaran kepada umat Islam di luar sana terhadap sebarang medium ataupun cubaan untuk menyeleweng akidah adalah perkara yang dilarang dan perlu didedahkan kepada masyarakat. Antara konsep utama ideologi ini adalah berpegang kepada konsep pluralism yang beranggapan bahawa semua agama adalah sama tarafnya dan ini merupakan pegangan utama dalam aliran pemikiran liberalism. Di Malaysia, beberapa tindakan pencegahan fahaman ini telah dilaksanakan bagi membentras ideologi ini. Menurut Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Muhammad Fusrin Munawi, pada tahun 2014 sehingga 2018, Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, melaksanakan 582 aktiviti melibatkan sesi penjelasan, seminar, konvensyen, risikan dan siasatan terhadap sebarang aktiviti melibatkan ideologi ini. Pemantauan media sosial dan penerbitan buku berkenaan fahaman ini juga turut dilaksanakan. Di samping itu, permakasaan bidang kuasa kehukuman rang Undang-Undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah bidaan 2016 atau lebih dikenali sebagai RUU 355 juga akan dilaksanakan bagi mementras ideologi ini. Di bawah RUU 355 ini,
memperuntukkan pemberian dan penyeraman bidang kuasa kepada mahkamah ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang negeri bagi maksud membicarakan kesalahan di bawah hukum syarak. Setakat yang berjaya dibentangkan di Parlimen yang perlu disokong majoriti ahli Parlimen kelak ialah pindahan A daripada penjara maksimum 3 tahun kepada penjara maksimum 30 tahun. Pindahan B, denda tidak melebihi RM5,000 kepada denda maksimum RM100,000. Dan pindahan C, sebatan maksimum 6 kali kepada sebatan tidak melebihi 100 kali. Dengan wujudnya pindahan Akta 355 yang memperuntukkan hukuman yang lebih berat secara langsung memberi isyarat dan amaran keras kepada aktivis dan penyokong ideologi ini dari terus-menerus menyesatkan umat Islam di Malaysia. Saya ingin menyeru agar kita tidak menyokong atau melibatkan diri daripada sebarang fahaman yang boleh menjerumus ke kancah kesesatan, dan marilah kita membenteras dan melindungi ahli keluarga serta sahabat andai daripada ideologi sesat ini. Ingin saya tekankan di sini bahawa Islam liberal adalah pemikiran yang berbahaya bagi akidah umat Islam dan menyalahi prinsip-prinsip Islam baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang syariah dan akhlak. Pemikiran Islam liberal adalah merupakan bentuk bid'ah yang besar dalam agama yang boleh menjejaskan akidah umat Islam pada hari ini dan generasi akan datang. Bid'ah bukan hanya berlaku dalam amalan tetapi juga dalam akidah dan pemikiran. Ini berbahaya kerana ia boleh merosakkan iman dan mengeluarkan seseorang daripada keyakinan agama. Zaman dahulu, pelopor kepada bid'ah, akidah dan pemikiran adalah golongan Mu'tazilah, Jabariyah dan Murji'ah. Maka pada hari ini bid'ah pemikiran dipelopori oleh golongan Islam liberal yang membawa masuk ideologi asing dalam masyarakat Muslim seperti pemikiran dan ideologi sekular, rasionalisme, demokrasi, pluralisme, hermeneutika dan lain-lain yang bertentangan dengan akidah Islam. Umat Islam harus selalu waspada terhadap segala bentuk pemikiran yang akan merosakkan keyakinan diri. Tidak kira sama ada pemikiran tersebut mempunyai nama-nama yang telah berganti seperti Islam moden, Islam liberal, Islam rasional, Islam postmodern dan sebagainya. Jalan Islam hanya satu, iaitu Islam yang sesuai dengan nas-nas kitab suci Al-Quran dan sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang mutawatir. Di samping yang telah dijelaskan dan ditempuh oleh ulama-ulama mujtahid ahli sunnah wal jamaah, pluralisme agama adalah bertentangan dengan akidah Islam. Firman Allah, "Man yabtaghi ghairal Islam dinan fa an yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maksudnya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dari surah Ali Imran ayat 85. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membangkitkan kesedaran kita terhadap cabaran akidah pada masa sekarang, dan semoga Allah memberikan petunjuk dan kekuatan agar kita mendapat cara dan ikhtiar yang terbaik dalam menghadapi serangan pemikiran Islam liberal. Wallahu a'lam.